Berdepan pelbagai risiko ketika bertugas, polis mohon skim perlindungan insurans. Polis tangkap Ratu Dadah Johor. Buletin utama anda bersama saya Asrul Nizam Kadir Dan saya Azwaliza Azman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selalunya ketua sindiket pengedaran dadah dikuasai oleh golongan lelaki. Namun di Johor, seorang wanita dikesan mengepalai kegiatan itu sehingga dikenali sebagai Ratu Dadah Johor. Minggu lalu, Ratu Dadah itu menjadi ketua sindiket pengedaran dadah wanita pertama ditahan di Johor. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh, sindiket berkenaan mengedar dadah untuk pasaran tempatan dan negara jiran. Menurut Datuk Seri Muhammad, suspek 34 tahun diberkas di Bandar Baru Uda Johor dan mempunyai rekod jenayah berkaitan dadah. Suspek bekerjasama dengan seorang lelaki yang juga Ketua Kongsi Gelap Kumpulan 36 dan telah ditahan di Batu Pahat. Kita telah merampas sebanyak 42 biji pil disyaki ekstasi dan juri yang kedua ditangkap ini juga didapati positif metamfetamin. Dan mereka juga punya rekod di bawah kesalahan dadah iaitu Seksyen 15(1)A 1952. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor Bahru siang tadi. Turut ditangkap 11 anggota sindiket yang diketuai oleh Ratu Dadah itu. Mereka terdiri daripada 9 lelaki tempatan dan 3 wanita tempatan berusia antara 26 dan 39 tahun. Dadah-dadah lain yang dirampas terdiri daripada pelbagai jenis, antaranya ketamin dan heroin dengan nilai anggaran keseluruhan RM1 juta. 9 buah kereta mewah dan sebuah motosikal Yamaha, wang tunai RM138,000, pelbagai jam berjenama dan barangan kemas yang semuanya bernilai RM2 juta disita. Kata Datuk Seri Muhammad, dadah yang dirampas itu boleh digunakan sehingga 85,000 penagih. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis Diraja Malaysia PDRM memohon kerajaan mempertimbangkan kemudahan skim perlindungan insurans kepada pegawai dan anggota polis yang sentiasa berhadapan risiko dalam melaksanakan tugas. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim berkata perlindungan itu perlu sebagai salah satu kebajikan terhadap anggota dan pegawai agensi berkenaan. Kerja polis ni unik macam mana saya cakap tadi. Ada risikonya. Kalau kita tengok trafik yang bertugas di atas jalan raya, risiko kemalangan, pegawai CID yang membuat sebuah risiko diserang oleh penjenayah dan sebagainya. So maka kita akan lihat juga perlu ada satu insurans yang melindungi. Beliau ditemui selepas menghadiri program dialog dan amanat Timbalan Ketua Polis Negara bersama Exco Persatuan-Persatuan Polis Pahang. Ujarnya selain imbuhan kemalangan, PDRM mencadangkan skim insurans menyeluruh termasuk manfaat kesihatan dan perubatan. Ketika ini ada anggota yang mengambil skim insurans atau inisiatif dan perbelanjaan sendiri kerana kemudahan itu tidak disediakan kerajaan. Ujarnya faktor risiko bidang tugas polis menyebabkan anggota dan pegawainya sukar mendapat perlindungan insurans. Harga jualan runcit rokok akan dinaikkan akhir bulan ini ekoran pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan SST. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kenaikan itu susulan Peraturan 8A, Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Rokok kita memang dalam proses untuk menetapkan satu harga ceiling dan sehingga kan ianya dapat kita samaratakan sebagai satu kawalan harga begitu ya. Itu perkara yang saya sebutkan dalam waktu terdekat ini. Kerana saya tahu ada sikit lagi. Beliau berkata demikian pada sidang media di lobi Parlimen. Harga rokok di pasaran meningkat sekitar 50 sen sejak SST dilaksanakan. 20 Ogos lalu, JT International Berhad, JTI Malaysia, mengumumkan harga rokok bagi semua jenama di negara ini akan meningkat selepas penguatkuasaan SST.
1 September lalu. Jun lalu, harga jualan runcit hasil tembakau termasuk rokok dikekalkan walaupun GST ditetapkan pada kadar sifar. Kali terakhir, syarikat pengeluar rokok menaikkan harga jualan runcit rokok pada November 2015 susulan kenaikan eksesas rokok selain mengambil kira kesan GST serta tekanan kos inflasi. Dan sementara itu, 8 individu termasuk seorang ahli parlimen dikenakan kompaun kerana merokok di dalam bangunan parlimen sejak larangan merokok berkuat kuasa semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun tidak mendedahkan identiti ahli parlimen itu. Kesalahan merokok dalam mereka parlimen building, ya, dan ini akan kita teruskan bagi melaksanakan secara komited apa yang kita katakan parlimen bebas rokok dan asap rokok, ya. Katanya kafeteria di bangunan utama dan tempat rehat wakil rakyat diisytiharkan kawasan larangan merokok termasuk untuk pengguna vape di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Perokok boleh dikenakan kompaun tidak melebihi RM500 dan mereka boleh didenda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 bulan atau kedua-duanya sekali jika gagal membayar denda itu. Sementara itu, Ketua Sektor Kawalan Tembakau Kementerian Kesihatan Dr. Ariana Hassan berkata 23 pegawai dikerahkan untuk memantau zon larangan merokok di dalam parlimen. Dalam perkembangan sama, berkuat kuasa hari ini, had umur penjualan minuman beralkohol hanya dibenarkan kepada mereka yang berusia 21 tahun ke atas berbanding 18 tahun sebelum ini. Ia merupakan pindaan Peraturan 361 mengenai standard am bagi minuman beralkohol sedia ada. Semua penjualan minuman beralkohol diwajibkan untuk mempamerkan notis meminum arak boleh membahayakan kesihatan di hadapan lokasi di mana minuman beralkohol dijual, ya. Dan tanda larangan jualan minuman beralkohol kepada mereka yang berumur kurang dari 21 tahun di kaunter jualan minuman beralkohol. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan memperhebatkan penguatkuasaan bagi membanteras penyeludupan rokok masuk ke negara ini. Berikutan permintaannya yang dijangka meningkat susulan kenaikan harga rokok hujung bulan ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketika ini perbincangan sedang diadakan dengan syarikat tembakau yang turut sedia berkongsi maklumat selain mendapatkan kerjasama dengan agensi berkaitan. Membekalkan maklumat sama ada oleh awam atau agensi kerajaan lain, penguatkuasa akan sampai ke situ dan tepat. Itu sukses rate-nya tinggi. Tambah beliau, pihaknya sudah mengesan beberapa lokasi hotspot di pintu-pintu sepadan, pelabuhan dan perairan negara yang menjadi tumpuan penyeludup. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengumumkan harga jualan runcit rokok dijangka naik akhir bulan ini apabila harga produk tembakau meningkat susulan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Kenaikan itu juga selaras dengan Peraturan 8A Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Datuk Seri Saifuddin ditemui selepas Majlis Penyerahan Tabung Bencana Sulawesi di Ibu Negara siang tadi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor mematahkan satu cubaan menyeludup rokok dalam satu operasi jaksa di utara Pulau Kukup jam 2.13 pagi semalam. Sebanyak 2,500 kartun rokok pelbagai jenama bernilai RM300,000 dirampas. Kita telah berjaya menahan bot tersebut dan setelah pemeriksaan dilakukan oleh 6 orang kru kilat 16 yang diketuai oleh seorang ketua bot telah memeriksa bot yang telah tersangkut di pinggiran tebing tersebut dan didapati sebanyak 19 karung guni rokok dan juga 136 tin rokok. Dan rokok-rokok tersebut adalah berjenama yang agak mahal yang telah dipamerkan di atas meja ini.
Datuk Abu Bakar ditemui pada sidang media di Sungai Pulai, Gelang Patah, Johor pagi tadi. Katanya suspek seorang tekong dan 2 awak-awak dipercayai warga asing dapat meloloskan diri dengan terjun ke tebing berhampiran selepas dikejar. Sebuah bot pancung disita. Menurut Datuk Abu Bakar, seorang anggotanya cedera di bahagian mata akibat terkena objek yang dibaling oleh salah seorang daripada 3 lelaki itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Akta Kebebasan Maklumat masih diteliti dan memerlukan sedikit masa lagi sebelum ia dapat digubal. Katanya undang-undang berkaitan seperti Akta Rahsia Rasmi yang menyentuh soal kerahsiaan dokumen kerajaan perlu diteliti dalam penggubalan akta itu. Menurut Perdana Menteri, kajian yang komprehensif dan holistik turut melihat enakmen-enakmen kebebasan maklumat di peringkat negeri. Penggubalan akta itu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Jabatan Peguam Negara dan Majlis Keselamatan Negara serta perbincangan dengan media dan badan bukan kerajaan NGO berkaitan. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng di Parlimen. Lim bertanyakan sama ada kerajaan bercadang menggubal undang-undang baru seperti Akta Kebebasan Maklumat bagi membolehkan rakyat mengakses maklumat tanpa perlu takut terhadap tindakan undang-undang. Jika terlanjur sehingga mengandung, jangan takut untuk tampil mendapatkan bantuan. Nasihat itu diberi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail kepada remaja perempuan yang dibelenggu masalah sosial itu untuk mendapatkan khidmat kaunseling. Kita dia ada lay kaunselor juga dekat sekolah-sekolah ada Kementerian Pendidikan, namun kementerian kita pun ada some lay counselors and some people that they can seek help and counselling. Memang it's not the end of the world. We all make mistakes in our lives. That you should come forward and people are willing to help you. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Muzakarah Fiqh, Undang-Undang dan Konvensyen Antarabangsa di Institut Sosial Malaysia. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengulas kejadian remaja perempuan berusia 18 tahun yang meninggal dunia ketika melahirkan bayi lelaki di tandas rumahnya di Parit Buntar, Perak Ahad lalu. Katanya kes itu masih dalam siasatan polis. Ahli Perniagaan Datuk Seri Mahmud Abu Bekir Abdul Taib diarah membayar mutaah berjumlah 30 juta ringgit terhadap bekas isterinya Shahnaz Abdul Majid yang juga kakak kepada penyanyi popular tanah air Datuk Sheila Majid. Difahamkan jumlah tersebut yang diputuskan Mahkamah Rayuan Syariah selepas mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah adalah jumlah tertinggi yang pernah diberikan oleh Mahkamah Syariah di negara ini dalam mana-mana tuntutan mutaah. Panel 3 Hakim Syari'i dipengerusikan Datuk Yusof Musa yang bersidang bersama Sa'arani Ismail dan Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memutuskan demikian selepas menolak rayuan yang dikemukakan Datuk Seri Mahmud Abu Bekir dan rayuan silang Shahnaz. Panel tersebut memerintahkan Datuk Seri Mahmud Abu Bekir yang merupakan anak kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud, membuat bayaran mutaah itu secara 3 kali ansuran. Dengan bayaran pertama berjumlah 10 juta ringgit perlu dibuat sebelum atau pada 31 Oktober ini. Pada 10 Mac 2016, Mahkamah Tinggi Syariah memerintahkan Datuk Seri Mahmud Abu Bekir membayar mutaah 30 juta ringgit kepada Shahnaz. Pasangan itu yang bernikah pada 9 Januari 1992 sebelum bercerai pada 11 Mei 2011 dikurniakan seorang anak lelaki Radin Muria Abdul Taib Mahmud yang kini berusia 23 tahun. Dah lama ni ATM ni cover ni. Tertuduh ketiga didakwa sebabkan kematian kucing. Laporannya seketika nanti. Bertemu kembali. Hukuman mati mandatori dilihat bukan langkah pencegahan berkesan dalam mengurangkan kadar jenayah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong berkata ia berdasarkan kajian International Centre for Law and Legal Studies ICELS yang ditubuhkan di bawah Jabatan Peguam Negara.
Saya rasa ini satu keputusan yang dibuat agak tergesa-gesa kerana ianya hukuman mati merupakan satu deterrent kepada jenayah berat. Saya nak bertanya, adakah kerajaan bersedia untuk menubuhkan satu select committee untuk mengambil pandangan semua, termasuk mangsa, keluarga mangsa? Dan kedua, apa yang Muhammad cakap itu satu laporan daripada ISL. Dulu dekat kabinet kita pernah bincang. Tapi Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39B yang kenakan hukuman mati itu, sepatutnya kita lihat ada klausa tertentu untuk masukkan untuk hakim membuat satu pilihan opsi tidak secara mandatory. Apa pandangan Muhammad? Mengenai Seksyen 39B, sememangnya pihak mahkamah mengadakan budi cara, discretionary power untuk menggantikan hukuman mati ataupun secara discretionary menjatuhkan hukuman penjara either seumur hidup ataupun seumur hayat. Tetapi yang hormat sedia maklum bahawa dalam begitu banyak kes dadah yang telah pun dibawakan ke mahkamah, ini tidak berkesan kerana masih lagi terdapat banyak pengedar dadah yang telah pun melakukan keserahan, dan ini telah pun meningkat juga. So the effectiveness untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka ini tidak berapa berkesan. Katanya terdapat risiko sabitan hukuman mati terhadap individu yang tidak bersalah kerana wujud kes orang dituduh bunuh disebabkan keterangan palsu saksi. Ketika ini sebanyak 142 negara telah memansuhkan hukuman mati walaupun 56 negara lain masih mengamalkannya. Kerajaan sedang dalam peringkat akhir untuk memansuhkan hukuman mati mandatori mengikut standard antarabangsa berkaitan hak asasi manusia. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dipanggil sekali lagi oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM siang tadi. Ahli Parlimen pekan itu hadir memberi keterangan berhubung siasatan baru skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB membabitkan pembayaran hutang dana pelaburan syarikat itu kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Beliau tiba di Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 10 pagi. Sesi keterangan mengambil masa lebih 6 jam. Bagaimanapun pihak media yang menanti seawal pagi tidak dapat merakamkan kenderaan yang dinaiki Datuk Seri Muhammad Najib selepas berakhirnya sesi berkenaan kira-kira jam 4.30 petang tadi kerana beliau menggunakan laluan belakang. Datuk Seri Najib sebelum ini pernah beberapa kali dipanggil memberikan keterangan kepada SPRM membabitkan kes 1MDB termasuk anak syarikatnya SRC International Sendirian Berhad. Beliau sebelum ini telah didakwa di mahkamah atas 32 pertuduhan. 4 Julai lepas, beliau mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap 3 pertuduhan pecah amanah dan 1 pertuduhan salah guna kuasa membabitkan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Manakala 8 Ogos lalu, bekas Perdana Menteri itu didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan menerima sejumlah wang yang sama daripada aktiviti haram milik dana SRC. Dan September lepas, beliau sekali lagi didakwa atas 21 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 serta 4 pertuduhan di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM. Jawatan Kuasa Pemilihan Parti JPP PKR akan menjalankan siasatan terhadap dakwaan calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Pemilihan parti itu diselubungi politik wang. Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail mengakui beliau tidak mengetahui wujudnya gejala politik wang dalam parti. Now that you're telling me, I'm aware lah. Jawatan JPP lah, I find out. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Rafizi semalam yang mendakwa politik wang berlaku secara berleluasa di 6 negeri yang sudah mengadakan pemilihan parti itu. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menerima sumbangan cek bernilai RM315,000 daripada Kerajaan Negeri Johor dan Majlis Agama Islam Johor untuk mangsa tsunami dan gempa bumi di Palu, Indonesia. Sumbangan itu diserahkan oleh Menteri Besar Johor, Datuk Osman Sabian. UMNO akan membuktikan wang sebanyak RM116.7 juta yang dirampas di kediaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak adalah milik parti itu. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata pihaknya akan membuktikan dakwaan itu di mahkamah. Mukakan tindakan perundangan untuk melakukan tuntutan wang yang dirampas itu dan
kita akan mengikuti proses perundangan berikutnya, iaitu termasuk membawa kes ini ke mahkamah dan biar mahkamah yang akan memutuskannya. Beliau mengulas kenyataan polis UMNO tidak mempunyai lokus standby bagi menuntut wang berkenaan. Dalam serbuan polis Mei lalu di kediaman dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri antara dirampas lebih 10,000 barang kemas, beg tangan berjenama serta wang tunai. Nilai rampasan berjumlah 686.37 juta ringgit itu bagaimanapun boleh mencecah 910 juta ringgit hingga 1.1 bilion ringgit mengikut nilai pasaran semasa. UMNO menuntut sejumlah 116.7 juta ringgit iaitu sebahagian wang tunai yang merangkumi 26 mata wang asing. Sementara itu, Datuk Seri Zahid yang juga Ketua Pembangkang menolak dakwaan UMNO akan bekerjasama dengan PKR selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menang kerusi Parlimen Port Dickson dan kembali ke Dewan Rakyat. Kita terus memperkukuhkan barisan pembangkang kita di dalam gagasan pembangkang ini untuk membawa isu-isu rakyat dan kita amat yakin bahawa isu-isu ini adalah merupakan perkara-perkara yang menjadi isu yang menjadi keresahan pada rakyat keseluruhannya. Beliau turut menyampaikan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kemenangannya di pilihan raya kecil Port Dickson Sabtu lalu. Kementerian Pendidikan sedang membina beberapa aplikasi telefon pintar yang bakal digunakan tahun depan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata usaha itu selari dengan anjakan ke-7 Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM 2013-2025 bagi memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. But at the moment we are developing our own content that we want to share it online. And maybe we will try to make it viral. So because we realize that now smartphone has become one of the necessities in human life. Correct. And all Malaysians, now not all Malaysians, but most Malaysians, they cannot live without smartphone. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Anugerah Pembestarian Sekolah Peringkat Kebangsaan di Ibu Negara. Katanya kerjasama turut dijalinkan dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk mewujudkan siaran TV pendidikan percuma yang mungkin disiarkan menerusi platform media arus perdana atau secara dalam talian. Dan dalam pada itu, mempromosi serta meletakkan sistem pendidikan Malaysia dalam kalangan gedung akademik terbaik dunia antara pendekatan bagi mengangkat institusi pengajian tinggi negara ke peringkat antarabangsa. Semua itu menerusi program pertukaran mahasiswa, fokus bukan hanya kepada pertukaran ilmiah semata-mata tetapi interaksi silang budaya turut dimanfaatkan sebaik mungkin dalam memupuk nilai terasa jagat. Safwan Sawi ada laporannya. Universiti Islam Antarabangsa menerusi program Hari Kebudayaan bersama pertukaran pelajar antara institusi yang menerapkan nilai berkenaan. Dan mereka juga adalah potensi pelajar sepenuh masa di masa akan datang. So kita alhamdulillah so far student yang pernah buat exchange di sini, kita ada beberapa pelajar yang datang balik untuk menyambung pengajian master dan sebagainya. Program membabitkan 60 penuntut untuk tempoh satu semester dari pelbagai negara seperti Perancis, Jepun dan Algeria dengan latar bidang fakulti seperti jurusan kejuruteraan, teologi dan undang-undang. Mereka ini ibarat duta kecil memperkenalkan kebudayaan, kesenian dan pelancongan Malaysia sekembalinya mereka ke tanah air masing-masing. Çok eğlenceli. Yani çok Türkiye'deki değişik etkinlikler var. Mesela biz böyle oyunlar oynamayız. Yani birbirimizle kaynaşmak için çok iyi etkinlikler bunlar. Biraz çocuksu gibi geldi bana ama çok güzel kaynaşmak için. Evet. طبيعة الحال هذا الاكسشينج اللي درنا هنايا كان اكسشينج زوين بزاف يعني جاو استقبلونا مزيان عاونونا في داك الشيء كامل اللي مراحل وكل شيء
في الزينه جاو استقبلونا في المطار وجابونا هنايا الكامبوس درنا. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang ditekankan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik baru-baru ini, program pertukaran pelajar adalah satu elemen penting bukan sahaja usaha mengantarabangsakan sektor pendidikan di negara ini tetapi juga kepada pembentukan cara berfikir yang lebih luas. Sawasawi, Media Prima. Pengenalan cukai ke atas golongan berpendapatan tinggi dalam bajet 2019 dilihat salah satu cara mengurangkan jurang pendapatan yang makin meluas antara miskin dan kaya di negara ini. Menurut Ketua Ekonomi Allianz, Michael Hasey, antara contoh ialah cukai untung modal atau sistem pencukaian yang lebih progresif seperti di Eropah dan ianya juga dapat meningkatkan sumbangan kepada pendapatan kerajaan. As far as we are observing the wealth development, there has not been a decrease in inequality. It's still there, and it hasn't changed very much since the beginning of this decade or this century, for that matter. Therefore, it might be advisable to look at taxes that are somehow capable of increasing equality. If there is a capital gains tax, that is certainly one way of taxing those that are more wealthy. Beliau juga ingin melihat dasar dan pendekatan yang dapat memacu inovasi, pembangunan dan penyelidikan kerana dapat merancangkan lagi ekonomi digital agar Malaysia kekal kompetitif. Beliau ditemui selepas membentangkan laporan kekayaan global Malaysia siang tadi. Laporan kekayaan itu meletakkan Malaysia di tempat ke-35 dalam senarai negara berpendapatan tinggi berdasarkan aset keuangan per kapita untuk 2017, naik satu tangga berbanding 2016. Semalam, Institut Penyelidikan Khazanah mendedahkan bahawa jurang pendapatan antara golongan isi rumah 20% ke atas dan golongan berpendapatan pertengahan 40% serta golongan berpendapatan rendah 40% meningkat hampir 2 kali ganda berbanding 2 dekad lalu. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi negara daripada 5.5% kepada 4.7% tahun ini. Menurut pengarah eksekutifnya, Dr. Zakaria Abdul Rashid, semakan itu dibuat bersandarkan kepada pertumbuhan perlahan. Pada 6 bulan pertama 2018, permintaan global yang sederhana, perbelanjaan swasta dan aktiviti pelaburan yang lemah. Export and import numbers, the IPI, those are the factors that we have taken into account. I think that the factors that I mentioned just now, especially on the private investments, the first quarter performance is, I say, it's quite low, at 0.5%. Terdahulu berlangsung sidang media mengenai prospek ekonomi Malaysia oleh MIER. Selain itu, MIER juga menyemak semula unjuran inflasi kepada sekitar 1.4% tahun ini berbanding sasaran awal 2%. Ini bersandarkan kepada data menunjukkan harga makanan serta pengangkutan yang murah meskipun kenaikan harga minyak mentah dan penurunan nilai ringgit. MIER juga melihat perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China dijangka memberikan kesan tertentu kepada perdagangan luar Malaysia selain mencecaskan aliran dagangan global. Bekas pegawai Petrosaudi International Limited, Xavier Andre Justo, buat pertama kali akan tampil di khalayak umum berkongsi pengalaman bagaimana pengubahan wang haram yang berlaku dalam keuangan global. Pendedahan itu akan dibuat dalam persidangan jenayah keuangan dan pembiayaan keganasan Anjuran Institut Keuangan Asia serta kumpulan perangkaian pegawai pematuhan kali ke-10 di ibu kota. So you continue to have very good topics, and one of the other one is you have got Andre Justo, who is the whistleblower on MDB, will also be there. And we have got someone from Transparency International coming from as far as from Europe. So that
widespread of speakers of quality, and you have got good topics to learn. Persidangan itu bertema The Rising Voice of Compliance Toward Greater Governance and Transparency akan berlangsung di Ibu Kota selama 2 hari mulai 30 Oktober nanti. Ia dianjur bagi mendapatkan pandangan dan berkongsi idea dalam kalangan delegasi dan pakar keuangan mengenai jenayah keuangan, terutamanya membabitkan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan antarabangsa. Persidangan itu dijangka menarik lebih 1,000 delegasi dan 40 pakar antarabangsa daripada bank dan institusi keuangan serantau dan global. Mahukan masa persaraan tanpa kerisauan? Meskipun dengan pencen bulanan, kesedaran pengurusan keuangan dalam kalangan bakal pesara dan pesara pasukan beruniform masih amat penting. Dengan itu, Bank Muamalat Malaysia berhad mengambil inisiatif menyuntik kesedaran kepentingan pengurusan keuangan dan persediaan persaraan dalam kalangan anggota polis Diraja Malaysia. Mengikut statistik pada tahun 2011, jangka hayat penduduk Malaysia dianggarkan selama 72 tahun untuk lelaki dan 77 tahun untuk perempuan. Persoalan yang timbul, adakah wang yang dikumpulkan untuk tujuan persaraan atau pencen mencukupi menampung tahap kualiti kehidupan? Ditambah pula dengan peningkatan kos perubatan dan sara hidup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat, Datuk Muhammad Reza Shah Abdul Wahid, pihaknya akan memasarkan produk seiring dengan keadaan kewangan mereka. Antara produk yang ditawarkan ialah pembiayaan peribadi persara dan pembiayaan peribadi pra-persaraan. Kedua-dua produk berkenaan mempunyai tempoh pembiayaan selama 10 tahun. Supaya mereka dapat organize themselves lah untuk hari persaraan. Kita banyak mendengar yang orang-orang yang nak bersara ni dia sebenarnya tak bersiap sedia, dan bila dia bersara baru dia sedar bahawa keperluan kewangannya tidak mencukupi dan sebagainya. Kami akan menawarkan produk pinjaman peribadi, tetapi pinjaman peribadi ini ialah untuk melabur di ASB dan kemudian digunakan untuk pelaburan ASB. Jadi pulangannya daripada ASB itu agak tinggi, jadi dapat membayar balik pinjaman-pinjaman ini dan mempunyai pulangan kepada pelabur-pelabur. Siang tadi berlangsung majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Bank Muamalat dan Yayasan Pengaman Malaysia. Majlis disaksikan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun. MOU itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pengurusan kewangan dan persediaan persaraan di kalangan anggota PDRM yang bakal bersara maupun yang telah bersara. Dengan temetrinya MOU pada hari ini, dia memberi nafas dan juga dia memberi kekuatan kepada Yayasan Pengaman untuk melanjutkan dan meneruskan, mengekalkan agenda kita, iaitu membantu menyokong PDRM dan juga warga PDRM. Kerjasama ini diharap dapat memberi manfaat kepada lebih 6,000 pegawai dan anggota PDRM di seluruh negara. Tan Sri Hussein Haji Ismail, Timbalan Pengurusi Yayasan Pengaman Malaysia. Atas rasa prihatin terhadap mangsa bencana yang menimpa Palu, Sulawesi, Indonesia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM memperuntukkan zakat korporat berjumlah RM100,000 kepada tabung bencana Sulawesi. Ia bagi meringankan beban kemusnahan akibat gempa bumi dan tsunami yang melanda pada 28 September lalu. Penyerahan sumbangan disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution kepada Global Peace Mission GPMM. Sumbangan termasuklah RM6,000 hasil kutipan peribadi warga SSM. Sumbangan ini adalah sebagai manifestasi kepada satu komitmen Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga warga kementerian sebagai tanda keprihatinan kami terhadap ujian atau musibah yang melanda. Saya difahamkan Global Peace Mission ini telah pun berada di sana, dan rangka susulan ini mereka mensasarkan kutipan sebanyak RM500,000.
GPMM akan berangkat ke Sulawesi esok sehingga 21 Oktober. Sumbangan ini dijangka dapat membantu melengkapkan keperluan asas mangsa bencana. Sehingga Oktober tahun ini, SSM telah memperuntukkan sebanyak 2.6 juta ringgit zakat korporat serta 1.6 juta ringgit peruntukan tanggungjawab sosial korporat bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan.